Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dimuliakan Tuan Imam Masjid Al-Huda, ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu dalam program Selamat datang wahai Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Dan saya rasa masjid ni bukan asing. Mungkin saya pernah main lebih kurang 20 tahun yang lalu. Tu imam pun masa meninggal dah. Saya main dulu, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Masa tu ada orang main rakam radio Shah Alam, nama Bang Din ke apa? Ada? Ismail. Tu dia. Betul lah. Saya masuk tadi pun saya rasa macam pernah main bang ni. Alhamdulillah malam ni kita berjumpa lagi. Dalam perjalanan saya nak pergi Mekah pagi esok, nak pergi Madinah pagi esok, nak pergi umrah insya-Allah. Dan pertemuan kita ialah sebagai permulaan kepada Ramadan. Jadi apabila kita berada pada musim-musim yang sebegini, salah satu doa yang saya harap tuan-tuan baca, saya juga baca, kita baca hari-hari, mudah-mudahan doa itu berbunyi, ya Allah berkatilah kami pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Doa jangan bagi mati hari ni, jangan bagi mati esok. Kalau nak mati bagi masuk Ramadan dulu. Mati bulan Ramadan tak apa, jangan mati hari ni. Supaya kalau kita mati hari ni pun kita dah niat dan azam dan berdoa untuk mati bulan Ramadan, ataupun kita mati lepas Ramadan. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Fi Rajab atau fi Rajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Rajab kita dah lepas, Sya'ban kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi kita doa supaya kita dipanjangkan umur sehingga kita bertemu bulan Ramadan. Jadi ada masa lapang kita teringat, kita baca doa ni, supaya tiap-tiap hari kita ada berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta sungguh-sungguh supaya kita dapat berjumpa Ramadan. Walaupun jumpa seketika masuk malam Ramadan, mati tak apalah. Kerana Ramadan ini musim tawaran istimewa yang terbaik dalam setahun. Dan ada ulama menyatakan apabila kita ingin menjadi orang yang mulia, hendaklah kita mengambil berat 4 perkara yang mulia. Nombor 1, tempat yang mulia. Nombor 2, masa yang mulia. Nombor 3, amalan-amalan yang mulia. Nombor 4, orang-orang yang mulia. Yang ni 4 ni kena duduk dalam minda kita. Kalau boleh cari selalu. Masa yang, tempat yang mulia, masa yang mulia, amalan yang mulia, individu yang mulia.
supaya Allah jadikan kita orang mulia. Jangan kita tak peduli tempat mana pun sama saja, masa mana pun sama, amalan ke mana pun sama, orang pun sama saja. Tak. Orang dia ada lebih mulia, ada hina. Tempat pun ada tempat paling mulia, ada tempat mulia, ada tempat buruk, ada tempat paling buruk. Jadi kita nak kena mengaji, kita kena empat-empat kemuliaan itu untuk kita ambil berat. Apabila kita bertemu dengan salah satu ataupun keseluruhan empat perkara yang mulia tadi. Nombor satu, tempat yang mulia. Kalau kita ingin jadi orang yang mulia, kita kena rajin hadir ke tempat yang mulia. Dan tidak ada tempat yang paling mulia melainkan 3 tempat yang disarankan dalam hadis untuk kita pergi ke sana, iaitu Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. La tushaddu rihalu illa ila 3 masajid. Jangan kita bermusafir yang kerap, yang sungguh-sungguh, melainkan kepada 3 buah masjid. Masjidil Haram 100,000 kali ganda amalan. Masjidil Nabawi 1,000, ada riwayat kata 10,000. Masjidil Aqsa 500. Jadi 3 tempat ni kena ada dalam keazaman kita untuk pergi. Kalau boleh, bukan sahaja sekali, bahkan lebih, sebanyak mungkin, untuk kita dapat fadilat menghadirkan diri ketiga tanah suci. Kalau tak boleh 3 pun 2, sebanyak mungkin dengan jujur dan ikhlas, supaya kita pergi dengan dosa yang banyak, kita pulang dengan dosa yang dibersihkan. Kita pergi dengan kekurangan, balik dengan lebih sempurna, kerana tanda ibadat diterima di Mekah, Madinah, balik lebih baik daripada sebelum pergi. Kita tak boleh pergi sekalipun, dengar orang nak pergi, kita kirim salam kepada Nabi SAW, kita pesan doa kat kita di sana. Itulah pesanan Nabi SAW kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Sayyidina Umar berpesan, minta izin, ya Rasulullah, saya minta izin nak pergi buat umrah di Mekah. Nabi SAW berpesan, la tansana ya ukhayya min du'aik. Jangan kamu lupa wahai saudaraku, wahai adindaku, untuk berdoa kepada aku. Nabi SAW tak berhajat kepada doa siapa-siapa pun, kerana baginda yang paling tinggi. Tapi baginda merendah diri dan ajak kepada kita, bila kita dengar ada orang nak pergi tempat baik, kirim doa kat dia. Doa hajat kita ni macam-macam. Kita habaq tolong doa kat saya di sana. Dia pun doa, ya Allah makbul doa saya, doa dengan dan doa orang yang pesan kat saya, tolong doa. Apa yang doa dalam diri kita, 1, 10, 100, 1000 masuk dalam doa tu belakang. Mudah-mudahan dia doa sana, kita makbul di sini hajat kita. Jadi tempat yang mulia itu adalah merupakan tempat yang menjadi keinginan seorang yang beriman. Kalau dia beriman, dia kuat, orang betul-betul beriman, dia akan ada dalam minda dia, ada keinginan dia, ada dalam penabungan duit dia untuk pergi ke sana. Jadi kita pesan kepada anak kita yang baru habis mengaji, yang sudah bekerja. Biasanya mereka bila mula bekerja, gaji pertama, bulan pertama dapat gaji dan seterusnya, apa yang mereka buat ialah potongan gaji untuk pergi, untuk beli kereta, beli rumah sekian ribu, kereta 900, rumah 700, tengok 1,000 lebih untuk kereta dan rumah. Lepas tu tukar handphone baru lagi. Silakan, kerana keperluan kamu nak beli tempat tinggal, beli rumah, beli kereta, tukar handphone. Tapi jangan lupa untuk potong setiap bulan untuk haji umrah. Kamu boleh potong untuk beli kereta, rumah sebulan lebih pada RM1,000. Apa salahnya kamu potong untuk haji umrah sebulan 100? Ataupun rajin lagi sebulan 200. Kalau sebulan 200, setahun 2,400. 5 tahun boleh pergi Mekah. Cukup tabung. Kalau sebulan 100, RM100. 10 tahun settle untuk pergi haji umrah. Maka kita boleh pergi haji umrah semudah mungkin dengan dia potong setiap bulan RM100 daripada gajinya. Apa salah potong untuk Mekah Madinah sebulan RM100 atau RM200, sedangkan dia boleh potong untuk beli rumah dan
kenderaan dia lebih daripada RM1,000 dalam sebulan. Rumah untuk menyelamatkan kita daripada panas dan hujan. Kereta untuk bawa kita ke tempat kerja, ke masjid, ke market, ke tempat yang kita tuju di dunia. Mekah, Madinah nak bawa kita masuk syurga, dapat darjat tinggi. Maka kita pesan kepada anak kita, kalau kamu dah mula bekerja, potong untuk bekalan haji umrah. Jangan tunggu pencen baru nak potong. Jangan tunggu umur dekat nak pencen baru nak daftar. Kerana daftar tahun ni boleh jadi naik nama lepas mati masuk kubur. Daftar tahun 2023 naik nama 2040, mati 2030, kena keluar pada kubur pula habis. Tak semestinya kita daftar boleh pergi awal. Cuma dengan daftar awal, dengan usaha, dengan kita himpun duit, mudah-mudahan Allah berkati dan kita cepat boleh pergi haji umrah. Terutama anak-anak muda hari ini, tolong pesan. Kita jadi bapa, kita jadi ibu, pesan ke anak-anak kita, kamu nak potong duit gaji untuk kenderaan dan rumah, silakan. Tapi jangan lupa untuk potong duit haji untuk kamu pergi memeluk Kaabah dan pergi bagi salam dan ziarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tempat yang terbaik. Tak boleh pergi, ada orang pergi kirim doa, kirim salam di sana. Kalau itu kita tak boleh pergi dengan sebab mungkin visa, mungkin kesihatan, mungkin masalah keuangan dan sebagainya, maka peluang yang keempat ialah masjid di tempat kita masing-masing. Nak pergi Masjidil Aqsa tak dapat visa. Nak pergi Masjidil Haram, Masjidil Nabawi mungkin boleh pergi sekali, dua kali, ataupun mungkin tak sampai masa. Tapi masjid tempat kita tidak ada alasan kalau kita sihat. Afdalu biqa'il ardil masajid wa syarruhal aswaq. Tempat paling bagus atas muka bumi. Cakap Kedah pula paling bagus. Tuan-tuan faham orang Kedah aku ni cakap. Tempat yang terbaik atas muka bumi adalah masjid. Tempat yang paling buruk adalah pasar. Kita nak jadi orang yang mulia, kita tanya diri kita, masjid seminggu berapa kali kita hadir, pasar seminggu berapa kali. Masjid pergi seminggu sekali, hari Jumaat pergi sayuk balik awal. Pergi lewat balik awal. Kenapa pergi lewat? Tak nak lena khutbah panjang sangat. Kenapa balik awal? Takut kasut hilang. Keluar sayuk orang balas kasut. Akhirnya bagi salam balik terus. Masjid seminggu sekali, market seminggu 7 kali. Dia pergi beli ikan baru, kata. Pergi market setiap hari beli ikan. Boleh dapat ikan baru. Tak salah kita pergi market seminggu 7 kali, seminggu 14 kali. Tapi masjid tu jangan sampai seminggu sekali. Kalau boleh setiap hari kita pergi masjid. Kerana orang yang rajin pergi masjid dijanjikan kehidupan yang baik dan kematian yang baik. Kesemua kita memerlukan kehidupan yang baik, kesemua kita memerlukan kematian yang baik. Dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, siapa lakukan 3 perkara ini di dalam hidupnya, ia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik. Yang pertama, kathratul khuta ilal masajid, banyak melangkah ke masjid. Yang kedua, wal muksu fil masjid ba'da salah, menetap di masjid selepas sembahyang. Selepas sembahyang jemaah, jangan bagi salam bangun balik terus. Tak, duduk dulu untuk istighfar, untuk baca ayatul kursi, untuk berzikir, untuk baca doa, untuk sembahyang ba'diyah, untuk dengar kuliah kalau ada. Menetap di dalam masjid selepas sembahyang. Walaupun 1 minit, walaupun 5 minit, walaupun 10 minit, yang penting jangan balik terus. Yang ketiga, berwuduk dengan sempurna di waktu kita tak suka. Barang siapa yang rajin melakukan yang demikian itu, berulang alik ke masjid, duduk di masjid selepas sembahyang, berwuduk dengan sempurna, asya bi khairin wa mata bi khairin, pasti dia hidup dengan kebaikan,
pasti dia mati dengan kebaikan. Hidup dengan kebaikan, mudah-mudahan hati kita tenang dan bahagia, rezeki kita murah, tubuh badan kita sihat, anak kita berjaya, kehidupan kita bertambah baik, pangkat dan kedudukan kita semakin hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang pergi masjid ni pahala banyak. Pahala melangkah, pahala menunggu sembahyang, pahala i'tikaf, pahala baca Quran, pahala mengaji. Sesiapa yang mengaji dalam masjid pulang ke rumah membawa pahala haji. Man ghada ila al-masjid liyata'allama khairan aw liyu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid untuk menuntut kebaikan atau mengajarkan kebaikan, untuk mengaji kebaikan atau mengajar kebaikan, maka Allah kurniakan kepadanya pahala haji yang sempurna. Dua syarat. Syarat pertama dalam masjid, syarat kedua mengaji atau mengajar. Maka kita dengar kuliah maghrib, kuliah duha, kuliah subuh, kuliah Jumaat dalam masjid. Kuliah maghrib 50 minit, dengar 5 minit, lena 45 minit. Letih duduk pejabat. Dia kata pergi pejabat keluar pukul 7 sampai balik rumah sampai pukul 7 tak larat. Ada kuliah maghrib pergi dengar. Hak mula dengar mukaddimah, khatimah tak tahu pas mana. Kuliah 50 minit, jaga 5 minit. Balik bini dia tanya, macam mana ustaz tu mengajar? Oh sedap dia mengajar. Bab apa dia mengajar? Bab Ramadan. Dia cerita apa? Sedap sungguh dia mengajar. Sampai terlena. 5 minit awal dengar, belakang lena. Lena dengar 5 minit lah, tapi pahala haji yang sempurna. Kalau orang tahu hadis ni, orang beramal hadis ni, penuh masjid. Hak mengajar dapat pahala haji, hak mengaji dapat pahala haji. Macam ziarah orang sakit. Siapa ziarah orang sakit di pagi hari, diistighfarkan oleh para malaikat 70,000 malaikat sampai ke petang. Siapa ziarah orang sakit di petang hari, diistighfarkan oleh para malaikat sampai pagi 70,000. Kita tak nampak malaikat, kita ziarah orang sakit pula, parking jauh tak larat jalan, hospital parking dia jauh, akhirnya kita tak pergi. Kalau kita beramal dengan hadis tu, masyarakat amal dengan hadis tu, rumput-rumput di hospital pakat mati habis. Pasal orang pijak banyak. Duk pergi tengok orang sakit. Orang sakit masuk urat tak tahu berapa hari dah, dia beradik pun tak berapa main. Nak jalan jauh. Tahu bola sebiji dalam stadium penuh. Ziarah bola lebih daripada ziarah orang sakit ni. Jadi ziarah orang sakit ni pahalanya besar, 70,000. Begitu juga datang mengaji di masjid. Sesiapa yang datang ke masjid untuk mengaji atau belajar, seminit, maka Allah Ta'ala akan bagi kepadanya pahala haji yang sempurna. Silakan. Azan dulu. Bagus masjid ini buat azan ketika masuk waktu. Setengah masjid tinggal terus lah. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله. Barang siapa yang melakukan sedemikian, maka ia akan hidup dengan baik dan mati dengan baik. Di masjid itu terdapat seruan yang berbunyi hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kejayaan itu merangkumi akhirat dan dunia. Dunia akhirat pun berjaya, di dunia pun berjaya. Kalau kita jadi peniaga, mudah-mudahan perniagaan kita berjaya. Kalau kita jadi petani, pertanian kita berjaya. Kalau kita jadi nelayan, kita boleh ikan banyak. Kalau kita jadi penulis getah, kita boleh getah banyak. Kenapa? Kerana berkat hadir ke tempat yang berbunyi marilah menuju kejayaan. Jadi kita jadi apa juga aktiviti keduniaan, kita memerlukan amalan yang mengundang kejayaan. Salah satu amalan ialah kita hadir ke tempat yang berbunyi hayya 'alal falah. Kalau kita hidup di zaman salaf, zaman sahabat, tabi'in, 100, 200, 300 tahun hijrah, kemungkinan kita hari-hari orang ucap takziah. Kerana di zaman itu, barang siapa yang terlepas satu kali sembahyang jemaah, diucapkan takziah selama 7 hari 7 malam. Kalau terlepas sekali takbiratul ihram di belakang imam, diucap takziah selama 3 hari 3 malam. Dia main sembahyang jemaah, tu imam takbir dia tak sampai lagi, tu imam rakaat kedua baru dia sampai, imam bagi salam dia sambung 1 rakaat. Dia anggap satu musibah. Musibah ni kalau orang mati, keluarga mak ayah kita mati, abang kita mati, orang ucap takziah kerana kita ditimpa musibah kematian. Ni orang terlepas takbiratul ihram, dia anggap musibah seperti kematian saudara. Takziahlah kerana kamu masbuk 1 rakaat. Hak seorang lagi terlepas sembahyang jemaah sekali, takziah kerana kamu tak sempat sembahyang jemaah sekali. 7 hari 7 malam jumpa dia ucap takziah lagi. Takziahnya berbunyi laisal musab man faraqal ahbab, innamal musab man faqada as-sawab. Bukanlah orang yang ditimpa musibah itu orang yang berpisah dengan kekasih-kekasihnya, tapi orang yang ditimpa musibah itu orang yang tak dapat pahala. Dapat pahala sikit. Orang sembahyang satu waktu 27 pahala, dia satu waktu 1 pahala, maka dia anggap musibah. Kalau kita hidup zaman tu kita hari-hari dapat musibah, kerana setiap hari kita tinggal jemaah, setiap hari kita masbuk kalau pergi jemaah pun. Kalau kita pergi Fatani, ada satu masjid besar di Fatani, ditulis di situ hadis yang terkenal, sembahyang jemaah lebih baik daripada sembahyang seorang 27 kali ganda. Kemudian dia tulis di bawah dia, cuba buat perbandingan antara 1 hari 1 malam. Si A sembahyang 5 waktu sendirian, si B sembahyang 5 waktu berjemaah. A dapat 5, B dapat 135 pahala. Kerana sembahyang jemaah dapat 27. Untuk 1 hari sudah berbeza 130, kira dengan 10 hari. A sembahyang seorang 10 hari dapat 50. B sembahyang jemaah 10 hari dapat 1350 pahala, kira dengan sebulan. A sembahyang seorang sebulan 150 pahala.
B sembahyang jemaah sebulan, tak tahu nak kira. Matematik tak lulus ambil SPM. 4,000 lebih. 4,000 berapa tak tahu, tuan-tuan kena tekan kalkulator hari. Tak tahu nak kira. Sebulan sembahyang jemaah pahala 4,000, sebulan sembahyang seorang 150. Cuba tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan pergi supermarket, hak seorang bawa duit RM150 untuk beli barang, hak seorang bawa duit RM4,000 untuk beli barang. Berapa troli dia bawa, dia kena tolak. Saya hari ni main supermarket nak shopping, saya bawa RM4,000. Pakai tak tolak dah troli tu. Tolak, tukang tolak 10 troli. Tak penuh, tak habis. Pasal RM4,000 beli barang. Kawan ni buat 150. Tak ada nak kata apa, tak ada nak penuh troli. Habis duit dah. Kalau kita belanja RM150, kita dapat barang yang sikit. Kita belanja RM4,000, kita dapat pahala yang barang yang banyak. Begitulah perumpamaan 1 bulan sembahyang seorang dengan 1 bulan sembahyang jemaah. Sembahyang seorang sebulan boleh kira lagi 150. Sembahyang jemaah sebulan, saya tak tahu nak abang. Lupa bila hari tu, kira ingat lah, tak ingat lah. 4,000 lebih. 1,350 kali 3. Berarti banyaknya tu. Baru kira sebulan, tak kira lagi berapa tahun kita duduk tuan jemaah ni. 10 tahun dah lebih lah. Tak kira lagi setahun, tak kira lagi 10 tahun. Maka kita menghadapi pelbagai kerugian yang banyak. Kalau kita faham kelebihan itu, kita azam nak sembahyang jemaah kalau boleh setiap hari. Tak boleh di masjid, di surau, tak boleh di surau, dengan keluarga di rumah. Ustaz, kamu boleh cerita, Ustaz, kamu pun tak boleh sembahyang jemaah 5 waktu zaman lah ni. Kalut dengan WhatsApp, kalut dengan Facebook, kalut dengan politik, kalut dengan jemaah cerah. Ustaz tu boleh cakap, dia pun tuan jemaah macam kami juga. Maka kita tak boleh buat 5 waktu, buat 4, 3, 2, 1. Paling kurang setiap hari kita kena azam, mesti kita tetap diri kita nak sembahyang jemaah. Terutama Ramadan nak masuk esok lusa. Kita azam mulai esok, mulai malam ni, mulai hari esok, tak mau tinggal dah jemaah. Tak boleh 5, 4, 3, yang penting setiap hari saya nak sembahyang jemaah. Sekurang-kurangnya 2 kali dalam sehari, iaitu Isya dengan subuh. Kenapa Isya dengan subuh? Kerana siang banyak orang kerja. Kau ni duduk pejabat, kau ni jadi cikgu, duduk di sekolah, kau ni duduk di Kelang. Hak kerja malam, pagat lah. Kita hak kerja lain, kerja siang. Jangan kita bagi alasan, saya kerja hari-hari tu tak pergi masjid, dah kerja siang pergi malam. Kerja malam, pergi siang. Hadis menyatakan man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa sembahyang isya secara berjemaah, seolah-olahnya ia melakukan qiyamul lail separuh malam. Barang siapa sembahyang subuh berjemaah, seolah-olahnya dia qiyamul lail seluruh malam. Isya separuh, subuh separuh, campur dua tu jadi satu malam. Malam bermula maghrib, berakhir isya, berakhir subuh 7.30 sampai 6.30. Berarti 9 jam. Siapa sembahyang isya berjemaah seperti dia sembahyang sunat 5 jam setengah. Siapa sembahyang subuh berjemaah dapat lagi 5 jam setengah. Serupa dia tak tidur malam daripada maghrib sembahyang 2 rakaat sampai isya. Isya sembahyang 2 rakaat sampai azan subuh. Dengan hanya menjaga isya dan subuh berjemaah. Siapakah di kalangan kita yang mampu sembahyang daripada maghrib sampai subuh tak tinggal? Zaman lah payah jumpa. Zaman dulu ada, dalam kitab Ihya ada senarai nama orang-orang baik zaman dulu sembahyang subuh dengan wuduk isya. Di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah lil Imam Ibn Katsir rahimahullah disebutkan Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di akhir usianya, baginda sembahyang qiyamul lail sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Sayyidina Umar pecah rekod dekat-dekat nak mati, lepas sembahyang, lepas 2 rakaat, sedang azan subuh. Kita ada
Semayang Isya berjamaah, boom tidur. Ba'diyah pun tak buat dah. Sedang-sedang azan subuh, lompat bangkit pergi subuh tak berjamaah. Qabliyah sunat subuh pun tak buat, tahajud tak terkejut langsung. Tapi pahala serupa Sayyidina Umar. Pahala seperti sembahyang daripada maghrib sampai Isya, daripada Isya sampai subuh. Dengan syarat jaga dua sembahyang ni. Isya, subuh berjamaah. Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Orang sembahyang subuh berjamaah pula dijanjikan pemeliharaan Allah, kata dalam hadis. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Maka kita jaga Ramadan tak Ramadan, Isya dengan subuh, usaha bagi jemaah, kerana dapat pahala serupa kita sembahyang sunat 200 rakaat. Kalau 5 minit 2 rakaat 5 minit, 1 jam 60 minit, berarti 24 rakaat. 24 kali 9 jam. Berarti kita hanya sembahyang Isya berjemaah dan subuh berjemaah, pahalanya seperti kita sembahyang 2 rakaat sebanyak 200 rakaat setiap malam. Nak dapat 200 rakaat tarawih kena 10 malam. Kalau tempat tu sembahyang 20. Kalau tempat tu sembahyang 8, jenuh kira pula, payah kira pula. Dan kebiasaan tempat kita, kalau masjid tu sembahyang 20, masjid tu ada 11 saf. Habis 8, tinggal 3. 8 saf lagi, tak tahu pergi mana. Ada yang balik cari mercun lah, balik singgah kedai kopi lu sembang lah, balik tengok TV lah apa, tak ada, cerah. Jadi nak boleh sembahyang 200 rakaat memerlukan 10 malam tarawih. 1 malam 20, 10 malam 200. Tapi kita sembahyang Isya subuh berjamaah dapat pahala serupa sembahyang sunat 200 rakaat. Besarnya fadilat Isya subuh berjemaah, jangan tinggal dah. Kalau boleh pergi masjid itu yang terbaik. Tak boleh masjid pergi surau, tak boleh surau berjemaah dengan keluarga di rumah. Yang penting saya azam, saya tak mau tinggal sembahyang Jumaat setiap hari. Saya tak boleh sembahyang 5 waktu, paling kurang Isya dengan subuh berjemaah. Banyak fadilat hadir ke tempat mulia, ke masjid. Barang siapa pergi masjid di pagi hari atau di petang hari, nescaya Allah sediakan baginya hidangan dalam syurga setiap kali dia pergi. Kalau sultan atau agung panggil kita masuk istana nak bagi pingat, kita tidur tak lena dah, syok. 2 minggu lagi masuk istana, pergi cerita ke orang. Kira nak beli baju kalau apa, sampin lagu mana. No, sultan, nak jumpa sultan nak dapat pingat. Allah Ta'ala raja segala raja, jemput kita masuk istana dia sehari 5 kali, banyak orang tak peduli. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah jadi khalifah, bagi-bagi salam, tengok-tengok menteri besar tak main. Dia Perdana Menteri, dia khalifah. Yang tak main tu governor. Governor tu menteri besar, khalifah Perdana Menteri. Tengok-tengok tak main sembahyang Jumaat sekali. Sekali ya tinggal sembahyang Jumaat tak main. Mungkin subuh. Tengok MB aku tak main ni. Aku ni Perdana Menteri main boleh sembahyang Jumaat, dia MB tak main. Dia pergi cari di rumah, bagi salam. Anak dia jawab, dia tak dengar. Tuan rumah tau. Anak dia memang keluar tengok Sayyidina Umar sampai di rumah bagi salam. Ada apa? Nak cari ayah kamu. Abang kata saya mai cari. Dia lari masuk dalam rumah, dalam bilik, panggil pak dia keluar. Wahai yang amat berhormat ayahanda menteri besar, ayahanda sedang diziarahi, didatangi oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Sayyidina Umar. Itu kalau zaman lah. Zaman dulu dia habaq khalifah. Wahai ayah, khalifah mai cari ayah. Apa dia dengar-dengar, lari secepatnya untuk sambut khalifah di pintu rumah. Kerana khalifah mai cari dia, bos dia mai cari. Sayyidina Umar kata kat dia sepatah, kenapa aku panggil kamu, kamu lari laju datang berjumpa aku? Allah Ta'ala panggil kamu, kamu tak peduli. Pasal apa? Sayyidina Umar ajak pada dia, aku ni makhluk ya, panggil hang lari mai cepat. Allah pencipta makhluk panggil kamu melalui hayya 'alal falah, hayya 'alas salah, tukang panggil dan matuk bilai. Kamu tak peduli pasal apa? Kalau orang besar dunia panggil kita masuk pejabat dia, raja panggil kita masuk istana dia, kita gembira, bahkan sebelum jam yang dijanjikan kita dah sampai. Program di istana pukul 10, pukul 9 kita sampai dah. Tapi Allah raja segala raja panggil semua orang Islam main masjid, hayya 'ala salah al falah,
banyak orang tak peduli. Dalam hadis kata, al-masajidu buyutullah haqqun 'alal mazuri an yukrima zairah. Masjid itu rumah Allah, sudah tentu tuan rumah yang maha mulia akan memberikan kemuliaan kepada tetamu yang datang menziarahi rumahnya. Sultan panggil masuk kita dalam istana untuk bagi pingat, dia mulia, dia bagi pingat kat kita. Allah, raja segala raja, panggil kita masuk rumah dia, dia bagi lebih daripada makhluk bagi. Dia nak bagi ketenangan, dia nak bagi kebahagiaan, dia nak bagi rahmat, dia nak bagi hati yang bahagia, dia nak bagi keluarga yang baik, dia nak bagi rezeki yang murah, dia nak bagi kesihatan yang bagus, dia nak bagi syurga yang tinggi darjat dengan kita pijak rumah dia sebanyak mungkin. Kalau kita jumpa adik-beradik kita, orang kampung, orang taman, kita pergi Mekah balik haji ataupun umrah, kita kata tahniahlah kamu dia jadi tahun ni jadi tetamu Allah. Itu istilah yang kerap kita guna kepada orang pergi haji umrah. Kita jangan lupa bahawanya tetamu Allah bukan saja pergi Mekah Madinah, kalau kita boleh pergi masjid di kampung kita. Setiap kali kita masuk masjid, kita tetamu Allah. Jangan kita duk nampak tetamu Allah hak habis 5,000 10,000. Ni hak habis 50 sen, hak habis RM5 buh minyak kereta, minyak motor, jalan kaki. Kita tetamu Allah. Kalau kita boleh pergi sehari 5 kali jadi tetamu Allah. Boleh pergi seminggu sekali jadi tetamu Allah. Kita nak jadi tetamu Allah setiap hari boleh. Bukan nanti pergi Mekah Madinah, pergi ke masjid di qaryah di tempat kita masing-masing. Panjang dah cerita bab masjid ni, tak masuk Ramadan ke ni. Mau masuk Ramadan ke 12 tak apalah ni, yang pentingnya Ramadan tak sampai lagi. Ni masjid ni hari-hari ni duduk depan mata kita, orang nak panggil. Maka hadirkan diri kita sebanyak mungkin ke tempat yang mulia. Setiap kali kita pergi, Allah akan bagi kemuliaan kepada kita. Itu satu. Yang kedua, masa yang mulia. Masa yang mulia ada secara harian, ada secara mingguan, ada secara bulanan, ada secara tahunan. Secara harian sebelum subuh, waktu tahajud. Secara harian lepas subuh sehingga terbit matahari. Secara harian antara maghrib dengan isya. Maghrib dengan isya jangan kita duduk di tempat yang biasa. Jadikan kita maghrib dengan isya sama ada duduk dalam masjid atau dalam surau. Kalau duduk di rumah, duduk atas jadah atau duduk dalam ibadat. Jangan maghrib sampai isya pasal malam. Malam pasal malam tanu. Malam caukit. Malam ni syah alam pula. Esok setia alam pula. Duduk pusing nak turun. Seorang ni duduk bersukan. Waktu maghrib sampai isya, dekatkan diri dengan Allah. Ulama kata ihya ma bainal isya'ain, menghidupkan antara maghrib dengan isya. Dulu kita dah buang masa banyak maghrib sampai isya tengok TV. Ni gambar apa malam ni, berita nak kata apa? Tiap-tiap malam duk dengar berita maghrib sampai isya. Tak salah, tapi umur kita lanjut dekat dengan kubur. Biasa kita ambil berat waktu-waktu itu dengan ibadat. Dengar waktu lain. Lah ni pula boleh dengar berita dalam WhatsApp, dalam Facebook boleh. Tak ada dengar lepas maghrib, boleh dengar lepas isya. Tak ada dengar malam, boleh dengar siang. Tak ada dengar waktu kuliah ni, boleh dengar tengah malam ni. Berita bila boleh dengar. Tapi waktu ibadat yang cukup berharga, maghrib sampai isya, waktu sebelum subuh, waktu sebagian manusia tidur, ambil berat. Jadi waktu harian ada waktu yang lebih utama untuk kita ambil berat. Ada secara mingguan iaitu malam Jumaat, hari Jumaat. Ada secara tahunan iaitu hari bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ni bulan Allah Ta'ala nak bagi macam-macam kelebihan. Sebagaimana di Mekah digandakan pahala dengan sebab tempat, bulan Ramadan digandakan pahala dengan sebab masa. 70 kali ganda untuk fardu, 70 kali ganda untuk sunat, dan puasa itu tidak terhitung. Puasa banyak mana pahala, berapa juta, berapa bilion, hanya Allah yang tahu. Berdasarkan hadis yang berbunyi illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa itu kerana aku yang akan bagi ganjaran. Banyak mana Allah Taala tak abang. Maka ulama kata puasa ni pahala terlalu banyak menurut nilai puasa yang dia isi. Dia isi tak makan minum, dia isi tak jaga anggota daripada buat dosa, maka nilai dia tak sama dengan tak makan minum sahaja. Apalagi pahala sifat yang pahala tidak terhitung, sabar. Ayat 10 surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah bagi pahala kepada orang sabar itu tidak terhitung. Apalagi amalan yang pahala tidak terhitung,
memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang buat salah kat kita. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, ayat dalam surah Asy-Syura. Barang siapa memaafkan dan melakukan kebaikan, pahala dia Allah yang bagi. Jadi puasa pahala tak terhitung, sabar tak terhitung. Siang kita jadi ahlus siyam, malam kita jadi ahlul qiyam. Siang kita puasa, malam kita sembahyang tarawih. Kita sembahyang Isya berjemaah, kita sembahyang witir, kita sembahyang tahajud, kita makan sahur. Kita buat ibadat yang banyak pada malam hari. Kita berpuasa di siang hari, di samping kita baca Quran siang dan malam dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Maka bulan puasa ini adalah bulan kita meraut peluang keemasan, di mana pahalanya terlalu banyak. Malam ni kita dengar kuliah maghrib, besok mungkin ada kuliah subuh. Kuliah subuh pagi besok tak sama dengan kuliah subuh pagi Ramadan. Sekali kuliah subuh pagi Ramadan lebih baik daripada 70 kali luar Ramadan. Jangan dia main dengar kuliah subuh pagi Ramadan, lepas tu tak pergi masjid terus dah. Awak ustaz kata lebih baik 70 kali, tunggu 2 bulan lagi berapa baik. Banyak ada pahala tanggung ni, banyak sangat ni. Supaya kita merebut peluang sebanyak mungkin pada bulan Ramadan, kerana Allah gandakan pahala beribadat fardu dan sunat. Hadis kata, man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Siapa buat satu wajib dalam bulan Ramadan, seperti buat 70 wajib di luar Ramadan. Siapa buat satu benda sunat satu bulan Ramadan, di bulan Ramadan, seperti buat 70 sunat, ataupun seperti buat satu wajib di luar Ramadan. Maka digandakan bulan puasa ini fadilat yang begitu banyak. Tinggal kita nak azam, saya kalau boleh masuk Ramadan ni, saya nak puasa yang terbaik berbanding dengan seumur hidup yang lalu. Kalau saya mati dalam bulan Ramadan ini atau lepas Ramadan, saya dah tutup umur saya dengan puasa yang terbaik berbanding seumur hidup. Nak khatam Quran, nak iktikaf banyak, nak sembahyang tahajud tiap-tiap malam, nak pergi iktikaf dalam masjid banyak-banyak, nak sedekah, nak buat kebaikan-kebaikan yang semoga Allah jadikan ianya penyebab saya jadi orang yang semakin baik. Maka Ramadan ini musim yang istimewa. Kalau kita nak dapat kelebihan dengan sebab tempat, kita kena pergi tempat tu. Nak dapat 100,000 kali ganda, kena naik kapal terbang pergi Mekah. Nak dapat sekian ribu kali ganda, kena pergi Madinah. Nak dapat pahala banyak pergi masjid, kena keluar pada rumah pergi masjid. Kita kena tinggal rumah kita, datang ke masjid, habis minyak motor, habis minyak kereta, letih jalan kaki, main-main semayang, kuliah pula lambat nak berhenti, letih tak larat dengar. Keluar-keluar orang curi kasut kita pula, terduduk terus. Dah lah letih dengan kuliah, letih hilang kasut pada. Kita kena keluar dan berkorban, tinggal rumah kita, tinggal TV kita, tinggal bini kita di rumah, main semayang jemaah, main dengar kuliah. Tetapi tetamu yang bernama Ramadan, kita tak perlu keluar pergi kepada dia, dia datang menemui kita. Masjid kita kena keluar pergi kat dia, baru dapat pahala pergi masjid. Ramadan kita tak kena pergi kat dia, dia main kat kita. Tang mana kita duduk, dia main kat kita. Kita duduk dalam masjid, kita duduk dalam market, kita duduk atas gunung jerai, duduk dalam laut, duduk dalam supermarket, duduk dalam kedai nombor ekor, semua dia main kat kita. Kita duduk tempat baik pun dia main, duduk tempat jahat pun dia main. Ramadan bila dia main, dia datang, dia jadi tetamu, dia mengunjungi setiap individu Muslim. Sama ada individu Muslim tu semayang sehari 1000 rakaat, atau individu Muslim tu tak semayang semua hidup. Bagaimana kita menyambut kedatangan tetamu itu? Kalau kita layan dia dengan baik, kita orang baik. Kalau dia layan Ramadan dengan jahat, dia orang jahat. Musim tak Ramadan dia tak semayang, Ramadan mai dia tak semayang juga. Musim dia tak Ramadan, tikam nombor ekor seminggu sekali. Musim Ramadan seminggu 2 kali. Dia kata takut berkat Ramadan kena cepat juga. Dia sambut Ramadan dengan keburukan, dengan tak puasa, dengan apa semua. Maka itulah nilai diri dia. Macam kita duduk di rumah, tu imam yang rumah kita, tu imam bagi salam, Assalamualaikum, kita hendak buka pintu, kita ngintip dia. Lah, tu imam yang rumah aku, susah hati lah. Pasal apa? Tak dia ajak pergi masjid, dia pun nak minta derma tu imam ni. Ni nak buat morek, buka puasa. Dia tak buka pintu, dia tak jawab salam.
Dia tunggu itu imam balik. Dia habaq kat anak dia. Pi habaq kat tu imam, kata ayah tak ada di rumah. Anak dia pi habaq, ayah suruh habaq dia tak ada di rumah. Ada anak cerdik macam tu. Dia habaq kat anak dia, dia boleh tak habaq, dia sengap terus. Yang penting tu imam ni berlari balik, jangan jumpa aku tak mau jumpa tu imam ni. Pasal apa dia tak mau jumpa tu imam? Dia takut tu imam ajak dia pergi semayang, dia ayat semayang tak kerti ambil. Dia susah hati tu imam yang rumah dia. Tu imam balik, mai seorang lelaki, salam pun tak bagi, panggil nama dia. Tengok-tengok kawan karib dia mai, buka pintu sambut kedatangan dia. Ahlan wa sahlan, bukan ya Ramadan. Ya kawan aku. Sebab kawan dia tu orang yang ketum. Penin sama naik dengan dia. Kawan dia tu sama-sama penin, sama-sama kaki ekor, sama-sama kaki tak semayang dengan dia. Yang datang tu tetamu tak elok, maka dia sambut dengan baik kerana dia tak elok macam tu. Kalau yang main rumah dia tu guru tu imam, dia buka pintu pun tak, jawab salam pun tak, maka dia tu orang yang tak layan tetamu yang mulia. Ramadan pun sedemikian. Ramadan main jumpa kita, kita sambut macam mana Ramadan itu? Sambut dengan puasa yang baik, tarawih yang bagus, qiyamul lail yang bagus, maka mulialah kita kerana kita melayan tetamu yang mulia dengan layanan yang mulia. Tapi kalau mai Ramadan sama naik, bulan tak Ramadan tak khatam Quran, bulan Ramadan tak khatam Quran, bulan tak Ramadan tengok WhatsApp sehari 15 jam, bulan Ramadan sehari 16 jam. Bulan tak Ramadan pergi masjid hari Jumaat, pergi sayuk balik awal, bulan Ramadan pun tak pergi masjid juga. Maka begitulah nilai kita. Allah berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa memuliakan syiar Allah, ia datang daripada hati yang bertakwa. Ramadan ni syiar Allah yang mulia, maka kita kena sambut dengan kemuliaan. Kita kena azam 11 bulan yang lalu berbeza dengan 1 bulan yang kita nak jumpa minggu depan. Muliakan tetamu yang nama Ramadan yang akan datang kepada kita di mana-mana kita berada. Saya sambut Ramadan dengan banyak berzikir, banyak baca Quran, khatam lebih, maka kita sudah menjadi tuan rumah yang memberikan layanan yang mulia kepada tetamu yang datang ke rumah kita. Tetamu itu akan balik. Kita suka tak suka dia datang, kita tak suka pun dia balik. Dia akan main 1 Ramadan, dia akan balik 30 Syawal, 1 Syawal. Maka saya sambut Ramadan dengan sambutan yang lebih baik daripada 11 bulan dan lebih baik daripada seumur hidup yang lalu, supaya saya keluar pada bulan Ramadan dan pada Ramadan sebagai tuan rumah yang paling mulia kerana menerima tetamu dan melayan yang baik kepada tetamu itu. Yang ketiga, amalan yang mulia. Amalan mulia ialah mengaji. Amalan mulia ialah beramal. Allah sebut dia angkat darjat orang yang beriman, berilmu dan beramal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang beriman dan berilmu dengan darjat-darjat yang tinggi. Dalam ayat yang lain, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap manusia diberikan darjat menurut amalan mereka. Jadi amalan diberikan darjat yang tinggi dengan sebab iman yang ditambah, ilmu yang dicari, dan amalan yang dipelihara dan ditingkatkan. Maka inilah penyebab kita jadi orang yang hampir kepada Allah. Biar apa jawatan kita di dunia, kerja kerajaan, kerja sendiri, ada gelaran, tidak ada gelaran, ada pengikut, tidak ada pengikut, kalau kita masyhur ataupun mastur, orang kenal atau orang tak kenal, kalau kita orang dekat dengan Allah, kita lah orang paling bertuah. Tapi kalau kita dapat keduniaan yang hebat, kita jauh pada Allah, kita telah tertipu dengan keduniaan itu. Sebagaimana telah tertipunya Fir'aun, Namrud, Haman. Mereka tu jadi orang nombor 1 dalam negara mereka, mereka jadi menteri dan sebagainya, tapi mereka jauh pada Allah dan menentang jalan Allah. Maka kesenangan mereka hanya seketika, kemudian mereka dilaknat sehingga hari kiamat, kerana mereka menggunakan kelebihan kedunia untuk menentang Allah dan Rasul, untuk tak jadikan bekalan dalam kehidupan mereka. Maka kita yang jawatan biasa, penoreh getah, petani, sudah tentu ada orang yang dekat dengan Allah, ada orang jauh pada Allah. Maka jadikan diri kita orang dekat dengan Allah, walaupun orang tak kenal, walaupun orang tak peduli. Yang penting aku dekat dengan Allah Ta'ala. Itu jawatan paling besar. Itulah golongan terbaik yang difirmankan oleh Allah dalam suratul Waqi'ah, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun.
Itulah hasil yang besar daripada ilmu yang kita tuntut semenjak kita belajar alif ba ta ABC sampai tengah malam ni. Di mana saja kita belajar. Kerana hasil daripada belajar itu adalah disebut dalam Quran Iqra. Awal-awal ayat turun suruh cari ilmu. Ilmu yang mana yang kita nak cari? Ilmu yang menjadikan kita wasjud waqtarib. Ilmu yang diikat Iqra ayat pertama dengan ayat terakhir. Wasjud waqtarib. Kamu dah dapat ilmu, kamu jadikan orang yang diri kamu orang yang banyak sujud pada Allah. Sujud sembahyang fardu, sujud sembahyang sunat, sujud tilawah, sujud syukur, sujud 7 anggota, sujud hati. Sujud hati menunjukkan hati dia tunduk patuh dan hatinya akan memerintahkan anggota yang lain patuh kepada Allah. Itu tanda sujud hati. Hati sujud mana hati yang suka patuh pada Allah siang malam, maka dia akan memberi arahan kepada anggota yang lain, mata, telinga, tangan, kaki, perut dan sebagainya. Jadi orang buat Allah suruh, tinggal Allah larang. Waqtarib, hampirkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kamu al-qarib min Allah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba aku mendekatkan dirinya pada aku dengan buat yang fardu tambah yang sunat sehingga aku jadikan aku kasih dia. Orang dekat dengan Allah ni kekasih Allah. Disebut dalam istilah yang lain auliyaillah, orang yang hampir dengan Allah. Maka jawatan paling besar ialah dekat dengan Allah. Biar orang tak kenal kita, biar pangkat kita kecil, tapi kita jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menuju kepada husung usia kita dengan semakin hampir pada Allah. Itulah intipati dan pengajaran besar daripada surah Fatihah yang dibaca oleh saya dan tuan-tuan setiap kali baca Fatihah. Fatihah kita mula dengan nama Allah, bukan dengan nama engkau. Engkau tak ada awal-awal. Apa salahnya bismika ar-Rahmanir Rahim dengan nama engkau yang Maha Penyayang? Tak, engkau tak sebut lagi. Kedua pun sama, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tak sebut segala puji bagi engkau. Pertama dengan kedua guna ismuz zahir, guna nama. Yang ketiga dan keempat, Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ada dia situ. Ganti nama yang jauh, dia, ghaib. Maliki Yaumiddin. Dialah Raja menguasai hari perhitungan dan masa. Ada dia lagi. Guna Allah, guna dia, dua perkataan yang menunjuk kepada jauh. Kalau nak tunjuk sudah dekat, guna saya dengan kamu. Macam kawan kita lah. Kawan kita malam ni tak main dengan kuliah maghrib. Kawan kita nama Dolah. Dia duduk kawan dengan Yusof. Yusof main. Kita tanya Yusof, Yusof, Dolah pergi mana? Dia pergi mana tak nampak malam ni semalam dah? Kenapa kita sebut Dolah dengan dia? Kerana malam ni tak main, duduk ada di rumah dia. Dia pun duduk pasal malam. Maka kita sebut nama dia, kita tak kata dia. Malam esok Dolah main. Kita tanya, Dolah, hang pergi mana semalam? Aku tak nampak hang. Hang dengan aku, saya dengan kamu, guna kepada Dolah yang duduk depan mata kita. Guna untuk orang dekat. Saya dekat dengan dia. Dia dekat kamu, kamu dekat dengan saya. Maka saya dengan kamu tidak ada di awal Fatihah. Ada di mana? Di akhir Fatihah. Dengan nama Allah. Segala puji bagi Allah. Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Allah itu Raja menguasai pembalasan. Lepas tu tukar. Iyyaka na'budu, hanya akan dikau kami sembah. Engkau dengan kami guna di hujung. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Engkau dengan kami guna lagi. Ihdinas sirat, ihdina, beri petunjuklah oleh engkau, nah akan kami. 3 kali engkau, 3 kali kami. Di mana? Di penghujung Fatihah. Padahal kalau guna Allah, boleh guna Allah situ. Allah na'budu wallaha nasta'in, boleh? Ataupun iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, akan dia kami sembah, akan dia kami minta tolong, boleh? Tapi Allah letukkan nama dia al-iltifat minal ghaibati ilal hudur, dipindahkan dan ditukar daripada jauh kepada dekat. Jauh iaitu Allah dengan huwa, dengan dia. Dekat saya dengan kamu, kami dengan kamu. Sebagai satu pengajaran kepada setiap orang yang baca Fatihah, kamu mula Fatihah dengan kamu jauh pada Allah, kamu menuju kepada penutup Fatihah dengan ganti nama yang dekat dengan Allah, supaya setiap orang baca Fatihah mula kehidupan dia jauh pada Allah, tapi menuju kepada kubur. Penutup hidup dia kena berusaha jadi orang semakin hampir pada Allah. Dulu malah mengaji, kau dekat nak masuk kubur, kau rajin mengaji. Dulu malah pergi masjid, dekat nak masuk kubur, dekat nak mati, kena rajin pergi masjid. Dulu
banyak lara lalai, dekat nak mati, perbanyakkan zikir. Berpindahlah kita daripada aliran akidah yang salah kepada aliran yang betul, daripada dosa maksiat kepada taat, daripada lalai kepada zikir, daripada ingkar kepada syukur, supaya kita menuju kepada kematian kita sebagai orang yang dekat dengan Allah. Itu pengajaran besar dalam surah Fatihah. Setiap kali baca Fatihah, ingat bahawasanya sujung Fatihah ditukarkan daripada nama Allah, daripada Dia kepada Iyyaka, akan dikau na'budu, kami sembah. Kami dengan engkau ganti nama yang dekat setelah ganti nama yang jauh ataupun nama yang zahir yang jauh. Supaya kita bertambah umur, bertambah baik. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kami bertambah umur, bertambah kebaikan. Bulan puasa, bulan Lailatul Qadar. Bulan puasa, bulan kesabaran. Bulan puasa, bulan baca Quran. Bulan puasa, bulan melatih akhlak yang mulia. Apabila kamu dicela oleh seseorang ataupun dimaki seorang, naklah kamu jawab, aku berpuasa. Supaya kita tak bertengkar dalam Facebook, kita tak berkeli dalam grup WhatsApp. Bulan tak puasa pun berkeli, bulan puasa pun berkeli, Quran tak ada khatam. Bulan puasa, bulan dirantai syaitan, dibuka pintu rahmat, ditutup pintu neraka jahanam, dibuka pintu syurga, digandakan pahala, dimakbulkan doa, dimustajabkan doa, diberikan curahan rahmat kasih sayang. Banyak kelebihan puasa. Disenaraikan puluhan kitab di rumah saya, hampir 600 muka surat cerita tentang Ramadan, tentang puasa. Bulan Qiyamul Lail, bulan sedekah, jamu orang berbuka puasa dapat pahala sebanyak bilangan orang yang berbuka puasa. Makan sahur, melewatkan sahur, macam-macam fadilat bulan Ramadan yang akan kita temui tawaran itu apabila kita menjejakkan kaki ke masa itu pada 2-3 hari yang akan datang. Maka yang ketiga ialah amalan-amalan yang mulia, qiyamul lail dan sebagainya, mengaji, mengajar dan sebagainya. Yang keempat, individu yang mulia. Individu yang paling mulia yang masih hidup zaman sekarang, orang al-ulama warasatul anbiya. Orang yang menjadi pewaris Nabi SAW, yang perlu kita dapatkan nasihat mereka, dapatkan doa mereka, dapatkan panduan dalam kehidupan dan hukum hakam yang betul, supaya kita ikut kelakuan ulama salaf yang mengisi kehidupan mereka 24 jam dengan 3 perkara besar yang menyebabkan 24 jam dapat pahala. Apa 3 perkara besar itu? Yang pertama kitab, yang kedua mihrab, yang ketiga adab. Kana as-salafu man idza fatahu minhumul kitab lam yafuthul mihrab, wa idza fatahul mihrab lam tafuthul adab. Adalah golongan salafus salih zaman dulu. Mereka mengisi setiap hari yang Allah bagi 24 jam dengan 3 perkara besar. Yang pertama dengan kitab. Setiap hari baca kitab. Setiap hari baca Quran kah, baca hadis kah, baca kitab tasawuf kah, tauhid kah, fiqah kah, tasawuf. Yang penting setiap hari menuntut ilmu. Sama ada kitab itu dia pegang mengajar orang, ataupun dia mengaji, ataupun dia baca sendiri. Yang penting setiap hari mesti pegang kitab. Kerana dalam kitab itu ada firman Allah, ada sabda Nabi SAW, ada kata-kata ulama, ada kisah yang baik untuk ambil pengajaran, ada kata-kata nasihat untuk kita dapat panduan. Sama ada kitab itu berbentuk tulisan ataupun dikeluar daripada mulut orang yang baik yang kita tengok dalam klip video, di antara ceramah yang bawa kepada kita dapat ilmu daripada kitab yang bermanfaat. Setiap hari baca kitab, bukan setiap hari baca WhatsApp. Kitab tak baca. WhatsApp baca juga, tapi WhatsApp yang tak bercanggah dengan kitab. Satu, oh kitab dah baca dah, letih dah. Quran pun dah baca, dah dengar, kuliah subuh pun dah dengar, letih dah dengan ilmu. Pindah yang kedua, fil mihrab, duduk atas sejadah, untuk sembahyang fardu, untuk sembahyang sunat, untuk zikir, untuk baca doa, untuk tafakkur dan sebagainya. Buat ibadat. Oh ibadat pun dah letih dah, fardu dah buat, sunat pun dah buat, doa pun dah baca dah. Pindah yang ketiga. Ketiga apa? Nak buat benda lain. Bukan nak menuntut ilmu, bukan nak baca kitab, bukan nak buat ibadat, nak buat benda lain. Nak buat apa? Nak makan, adab makan. Nak tidur, adab tidur. Nak pergi bekerja, adab bekerja. Nak masuk tandas, adab qada hajat. Nak berbual, adab bercakap. Nak jumpa jiran, adab berjiran.
Nak bersukan, adab bersukan. Nak berhibur, adab berhibur. Nak memerintah, adab memerintah dalam Islam. Maka kita isi aktiviti lain yang lain sesuai dengan hukum hakam yang betul dan dengan adab yang mulia. Ketika itu kita mengamalkan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Pahala kita banyak. Pahala baca kitab ada, pahala duduk atas jadah ada, pahala dengan adab-adab yang mulia ada. Maka kita makan kenyang pun dapat, pahala pun dapat. Kita tidur rehat pun dapat, pahala pun dapat. Kita bekerja gaji pun dapat, pangkat pun dapat, pencen pun dapat, pahala pun dapat. Kita berkahwin, pahala pun dapat. Bela anak kita berjaya, pahala pun dapat. Tidak ada satu benda yang kita buat melainkan di situ ada hukum Islam, di situ ada adab Islam. Maka kita isi kehidupan kita daripada celik mata sampai pejam mata dengan 3 perkara besar itu. Kita duduk dalam dapat pahala, duduk dalam nikmat syukur dapat pahala, duduk dalam ujian musibah sabar dapat pahala. Dan sabar itu terbahagi 4. Panjang dah ceramahnya, 9 sejam lebih. Tak apa tuan-tuan jangan bimbang, saya nak berhenti awal, jangan takut. Dia kata ustaz ni boleh mikrofon dia sampai tak mau berhenti. Bulan puasa, bulan kita sabar ada 4 jenis. Tuan-tuan kena ingat 4 jenis ni supaya kita boleh amalkan pada bulan puasa dan terus sampai mati. Sabar yang pertama, sabar menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Siang kita tak boleh makan, kita tak boleh minum. Kalau kita makan, kita minum, batal puasa. Maka kita jaga sampai maghrib. Kita sabar dalam menahan diri daripada melakukan larangan Allah. Kita tak boleh berbohong, kita tak boleh mengumpat. Kalau kita bohong mengumpat, batal pahala puasa. Menjaga diri daripada batal puasa dan batal pahala puasa, nama dia sabar dalam menahan diri daripada perkara terlarang. Hadis kata as-siyamu junnah, puasa itu umpama perisai yang mengawal kita, menghalang kita daripada peluru musuh, daripada keburukan di dunia, daripada masuk neraka di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran, qala ma'azallah, ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha, Nabi Yusuf kata, aku minta Allah tolong aku lindung daripada buat dosa, daripada buat jahat. Sabar menahan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu nombor 1. Susah, cakap senang. Kita tak bisa mengumpat ke orang nak berkeli dalam WhatsApp. Main bulan puasa pun nak mengumpat juga, nak berkeli juga. Nak tahan diri supaya tak mengumpat ke orang, payah kerana kita kaki mengumpat siang malam. Maka nak kena sedang, aku sedang berpuasa, aku tak boleh buat benda yang Allah larang, boleh hilang pahala puasa, boleh batal puasa, boleh batal pahala puasa. Itu sabar pertama. Sabar yang kedua, sabar dalam melakukan perintah Allah. Nak baca Quran kena sabar, lagi kuat kita sabar, lagi banyak kita boleh baca. Tak sabar, tak baca terus. Sembahyang tarawih kena sabar. Sabar sembahyang tarawih 23 rakaat. Tak sabar 8, tak sabar 4, tak sabar 0 rakaat. Sembahyang tahajud kena sabar. Tak sabar tak bangkit sembahyang tarawih. Mengaji kena sabar. Tak sabar belah balik lah. Entahlah dengar ustaz ni lama sangat, balik terus. Kita boleh duduk kuliah maghrib sampai lah ni kerana kita sabar. Tak sabar kita balik. Maka melakukan kebaikan memerlukan kesabaran. Diambil daripada firman Allah, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhkan keluarga kamu semayang dan bersabarlah kamu di atasnya. Sabar yang ketiga, sabar dalam menghadapi benda yang kita tak suka, nama dia musibah. Kita puasa, kita lapar, kita dahaga. Lapar dahaga kita tak suka, tapi kena sabar juga sampai maghrib baru kita makan. Maka sabar dalam menghadapi kesusahan, sabar jenis ketiga. Allah berfirman, wabasyiris sabirin, berikan berita gembira kepada orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang apabila berhadapan dengan musibah disebut, sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Sabar yang keempat, sabar mendampingi orang baik. Allah berfirman dalam suratul Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu berserta orang yang berdoa kepada Allah, ikhlas kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Sabar mendampingi orang-orang yang bagus. Kita datang masjid, keliling kita orang bagus-bagus. Sabar duduk berkawan dengan orang yang ahli masjid. Hak main masjid 100 orang, hak tak bagus dah 2-3 orang main nak curi tabung masjid, nak curi kasut tu imam. Hak lain main nak buat kebajikan, nak sembahyang jemaah,
nak berzikir, nak beriktikaf, nak minta ampun dosa, nak minta Allah angkat darjat, minta kebaikan. Kebanyakan hamil masjid orang baik-baik, maka kita sabar. Setiap hari kita datang masjid siang malam, buka puasa dengan orang baik, mayang subuh dengan orang baik, mayang tarawih dengan orang baik. Sabar mendampingi orang baik. Ada di bulan puasa, ada bulan tak puasa, ada dalam masjid, ada dalam surau. 4 jenis sabar ini pahalanya tidak terhitung. Ayat 10 surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah bagi pahala kepada orang sabar tidak terhitung. Bulan puasa bulan membakar dosa. Bulan puasa bulan membakar semangat untuk kita beribadat. Bulan puasa bulan kita menyucikan kelakuan-kelakuan yang buruk, kita hias dengan kelakuan yang baik. Kita menyucikan dosa dan kelalaian, kita tukar kepada ketaatan dan zikrullah yang banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah agar kita berjumpa bulan puasa esok lusa yang akan datang dengan pertemuan yang menjadikan kita lebih daripada yang lalu, dan kita menjadi orang yang mengambil berat 4 perkara besar yang saya sebutkan tadi. Selalu hadir ke tempat yang mulia, bukan sekat masjid, ke tempat yang ada dalam tu majlis ilmu, majlis zikir dan seumpamanya. Hadir mengambil berat masa-masa yang mulia termasuk Ramadan, dan mengambil berat amalan-amalan yang mulia, serta mengambil berat dan mendampingi orang-orang yang mulia, sama ada mereka masih hidup atau mereka sudah meninggal dunia. Yang dah mati kita belajar kitab mereka. Dampingi Imam Ghazali, mengaji kitab Imam Ghazali. Dampingi Imam Nawawi, belajar kitab Nawawi. Dampingi Imam Bukhari, belajar kitab Imam Bukhari. Supaya kita mengambil berat 4 perkara mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggunakan kita kemuliaan demi kemuliaan, menggunakan kita iman dan istiqamah, menggunakan kepada kekurniaan terbaik yang kita pohon dan harapkan, dan Allah kurniakan kebaikan dunia dan akhirat. Saya rasa sekadar itu yang terlintas dalam pemikiran saya. Salah silap saya mohon ampun dan maaf. Sekiranya sebarang ucapan yang saya ucapkan tadi ada menggores perasaan mana-mana pendengar, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ucapan saya bukan kata ke orang, tapi mengajak diri saya dan orang supaya menyiapkan bekalan yang sebanyak mungkin. Di dunia kita akan dapat kebaikan kita rasa kalau kita lakukan 4 perkara itu ambil berat, dan lebih-lebih lagi apabila kita memejam mata pada hari kita meninggal dunia kelak. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi last sekali saya minta maaf dan minta doa kepada tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dikurniakan, dipermudahkan urusan dan dapat umrah mabrurah. Insya-Allah pagi esok saya akan terbang ke kota suci Madinah untuk ziarah Nabi SAW dan sambut puasa di sana. Kemudian hari Jumaat pergi ke Mekah untuk buat umrah, dan akan balik pada 31 Mac, lebih kurang 11-12 hari musafir untuk umrah pada musim Ramadan ini. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.